Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 6 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama kitab kita ni Bi Syarhi Qurratil Aini Bi Muhimmatid Din. Fathul Mu'in ni kitab masyhur lah, salah sebuah daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i yang orang belajar. Kalau di pondok-pondok tu siapa Fathul Mu'in ni kira hebatlah juga tu kan. Tapi kalau ada tok-tok guru kita, dia suka ada lain kitab lain, dia panggil Ismuni Iqna. Jadi kalau pelajar-pelajar hok siapa ke Ismuni dengan Iqna tu pasti hilang, tak ada. Tahu Ismuni Iqna. Mula-mula B ni pas boleh hanuk. Lepas tu tak ada dah pondoknya. Dia boleh hanuk, sibuk dengan nak kerja lah. Jadi tuan guru kata, pelajar ni kalau siapa ke Ismuni dengan Iqna pasti hilang. Hak sepatutnya lagi tinggi belajar, lagi pandai lah dia. Ya ilah dah, pasal sibuk ngejaga anak. Itu dia panggil gurawan, tuan-tuan guru kita di pondok. Rahimahumullah al-amwat wa hafizallah al-ahya' minhum. Baik, kita sambung perbincangan kita dalam, kita masih lagi tengok di awal bab, masih lagi dalam bab faslun fi syurutis salah. Fasal pada tentang syarat-syarat solat. Jadi alhamdulillah kita dah bincang dalam siri lepas, ana tak nak ulang baliklah. Cuma kita kata syarat itu iaitulah perkara yang mesti ada. Kalau dia tak ada, tak adalah. Tapi kalau dia ada, tak semestinya ada. Sudah. Itu panggil syarat. Syarat nak solat kena ada wuduk. Orang ada wuduk tak semesti dia kena solat. Itu maksud dia. Dan dia tidak termasuk dalam perkara itu. Dia bukan dalam perkara solat, tapi nak solat kena ada dia. Itu dia panggil syarat. Kemudian kita dah bincang tentang syarat solat itu 5 perkara. Tanda baliklah. Syarat solat 5 perkara. Yang pertama, taharatun an hadatsin wa janabatin. Seorang yang nak solat tu mesti bersih daripada junub, hadas, mesti. Kalau dia ada hadas, dia tak boleh solat. Itu satu. Syarat yang kedua, insya-Allah malam ni kita akan tamatkan. Panjang lagi lah dia punya syarat tu. Cuma kita nak ambil syarat yang pertama je. Syarat yang pertama al-wudu. Kena ada wudu. Apa syarat nak sah wuduk ni macam mana pula? Ada pula 5 perkara. Syarat sah solat tu 5, syarat wuduk pun ada pula 5 perkara. Dia kata yang pertama, ma'un mutlak, mesti dengan air yang bersih. Yang kedua, jariyu ma'in ala udwin, mesti air itu mengalir di atas anggota. Nanti kita akan bincang tentang orang sakit. Banyak sekarang hari ni kita belajar ambil wuduk dengan spray. Kan, spray botol tu macam mana. Syarat yang ketiga, wa alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darad. Tidak ada benda di atas tubuh kita tu yang boleh mengubah air. Jadi kita kena basuh siap-siap lah. Syarat yang keempat, hailun, ada benda yang menghalang sampai air. Dalam kita yang kata nurah, macam kapur gitu. Syarat yang kelima, dukhulu waqtin lidaimi hadatsin, masuk waktu bagi orang yang sentiasa berhadas. Itu dia panggil syarat. Kalau kita nak pergi ke syarat solat, syarat sah solat tu panjanglah, dia ada 5 perkara pakujun lagi. Baiklah, kita pergi kepada syarat kita lah. Syarat wudu kan. Syarat yang pertama dia panggil wudu. Apa dia wudu? Kita dah bincang dalam siri lepas. Wudu itu ambil daripada perkataan apa dia? Al-wada'ah
ambil daripada perkataan bercahaya. Siapa nak cahayakan muka dia, dia berwudu. Abu Anas kata tak payah pakai makeup. Wudu tu cahaya. Makeup tu mengubahkan kedudukan muka, bukan cahaya. Ulama membezakan di antara waw baris depan dengan baris atas. Al-wudu'u. Makna apa? Dengan waw baris depan, makna kerja ambil wudu tu. Basuh muka, tangan, sapu pat, itu dia panggil wudu. Satu lagi dengan waw baris atas, al-wudu. Al-wudu itu dia panggil apa? Air hak kita ambil wudu tu. Itu dia panggil wudu. Wudu. Arab jangan duk main dengan dia. Tukar baris sikit, makna lain. Maka syarat dia, syarat nak ambil wudu ni apa dia? Ma'un mutlaqun. Mesti air yang mutlak. Kita dah bincang dalam siri lepas, air nak jadi mutlak tu maknanya air yang semata-mata air. Tidak bercampur dengan benda lain. Tapi tidak salah kalau air itu ada nama sendiri, nama sandaran, dia panggil nama sandaran. Contohnya, ini air telaga, ini air hujan, ini air sungai, ini air laut, ini air paip, itu nama sandaran. Itu tak ada masalah. Dia masih duduk di bawah kategori air mutlak. Air apa? Air mutlak. Mana air mutlak ni? Mana semata-mata air yang tidak ada nama lain. Itu maksud air mutlak. Tetapi kalau air sudah bercampur dengan benda lain, maka dia keluar daripada mutlak. Air sirap, air teh, air kopi, air apa lagi ikutlah, air apa-apa pun. Yang pentingnya dia sudah bercampur dengan benda lain, maka dia keluar daripada skop nama dia air mutlak. Dia pergi ke makna lain. Dalam kitab ni kata syarat yang pertama, tengok di awal kita tu. Syarat yang pertama kita air mutlak, iaitulah air yang tidak mustakmal untuk mengangkat hadas. Ataupun air yang terkena najis. Sedangkan dia tu sedikit, maka itu terkeluar dia daripada mustakmal. Baik para jemaah sekalian, tengok di muka surat kita, muka surat 11 tu. Sebelum tu saya nak para pelajar kita ni jemaah tengok di nota yang saya bagi ni. Tajuk dia jenis air. Dalam nota ni ana dah tulis menurut mazhab Syafi'i, air itu terbagi kepada 4 bahagian. Air ada 4 bahagi. Yang pertama, suci lagi menyucikan. Maka ini dia panggil air mutlak. Dia suci menyucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi makruh digunakan. Mana ni? Ini air yang dijemur panas, dijemur di bawah terik matahari, di dalam bekas yang berminyak, bekas besi, zinc. Maka ini dia panggil air ini makruh guna. Dia mutlak, tapi penggunaan dia makruh bukan kerana apa? Mengikut dalam kitab fiqh kata sebab dia boleh membawa kepada penyakit kulit. Jadi gatal macam mana? Itu pun dibahas panjang oleh para ulama. Dia kata hak sebenarnya tengok kategori tempat, tengok negeri. Kalau negeri tempat kita ni taklah panas sangat, tak ada masalah. Di negeri Arab yang panas, itu yang bermasalah. Maka kita mengatakan kategori yang kedua ni tidaklah masyhur sangat, kan? Yang ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Air itu suci. Boleh kita buat basuh, boleh apa, tapi tidak menyucikan untuk ambil wudu. Air tak boleh. Untuk nak ambil wudu tidak boleh. Ini dia panggil air mustakmal. Tengok dalam nota kata air mustakmal, makna air yang sudah dipakai. Sudah dipakai untuk bersuci. Itu dipanggil mustakmal. Yang keempat, air yang bercampur najis. Air mutanajis. Maka hak ni 4 kategori air. Jadi yang kita boleh gunanya mana? Air yang mutlak untuk bertaharah. Kategori nak jadi mustakmal tu pula ada dia punya sukatan, ukurannya 2 qullah. 2 qullah, bahasa Melayu kata 2 qolah. Habis kita. Tengok dalam nota di bawah tu ana dah letak berapa bilangan dia. Dalam kitab fiqh manhaji kata 160 liter. Majma' al-lughatul fuqaha kan.
160 liter. Fikman Haji kata 192.857 kilo. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Syekh Wahbah Zuhairi dia kata 195 kilogram. Tuan-tuan tandalah. Cuma kita nak bincang di sini, tengok dalam kertas ni dia kata perbincangan kita tentang air mustakmal. Air mustakmal ni boleh ke tak boleh digunakan untuk mengambil wudu? Maka dalam fiqh kita, fiqh mazhab Syafi'i, kan, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Cuma tuan syekh kita Al-Malibari rahimahullah taala buka ruang perbincangan tentang air mustakmal. Air mustakmal. Tengok nota di muka surat 11. Ramai dari imam-imam kita maknanya imam mazhab Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i ramai di kalangan mereka yang memilih mazhab Malik. Apa dia mazhab Malik itu? Mazhab Malik bahawa la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin. Itu mazhab Malik. Bahawa air tidak menjadi najis secara mutlak melainkan dengan berubah. Jadi dalam fiqh mazhab Malik air dua kategori saja. Sama ada dia air bersih, sama ada dia air najis. Dua ya, dia tak ada bagi mustakmal, tidak ada. Maka ada sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri memilih pandangan Imam Malik. Mana air tidak menjadi najis melainkan dengan berubah. Kita cakap tiga perubahan: warna, bau, rasa. Gak air mustakmal kita ambil wudu, tak bau apa-apa, mana pula jadi najis? Tak jadi najis. Maka bagi mazhab Malik tidak menjadi masalah menggunakan air mustakmal itu. Dan air yang mengalir seperti air yang tidak mengalir. Tengok terjemahan dia meninggal tu. Qala fil majmu' wa fil qadim. Ada lagi. Waqtar katsiruna ma'immatina, ramai di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i memilih pandangan Imam Malik, la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyur. Mana air itu tidak keluar daripada mutlak, tidak menjadi air najis kecuali apabila dia berubah. Dan air yang mengalir dengan air yang tidak mengalir dalam bab hukum najis ini sama, asalkan dia tidak berubah. Satu. Wa fil qadim, di dalam qaul qadim, tanda para kalau kata qaul qadim, untuk maklumat pelajar, Imam Syafi'i rahimahullah dia ada dua pandangan, dua qaul. Qaul itu maknanya dua pendapat. Pendapat sewaktu dia berada di Iraq itu dia panggil qaul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia berguru pula bermuzakarah dengan ulama-ulama di Mesir, maka dia keluar pandangan dia panggil qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i boleh berubah pendapat dengan kajian dia berubah. Jadi kita tidak jadi masalah di sini. Maka pendapat qadim Imam Syafi'i sama dengan mazhab Malik, air sedikit tidak menjadi najis bila terkena najis kalau tidak berubah. Syarat dia kalau tidak berubah tak jadi najis. Dan ini adalah pegangan Imam Malik. Wa qala an-Nawawi fil Majmu'. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', syarah kepada kitab Muhazzab, sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan au jamidatan. Dia kata sama aja, najis itu benda kerah ke benda cair, tak kira. Yang pentingnya tak berubah air, tak jadi masalah. Alhamdulillah. Ini pendapat pendapat sebahagian daripada imam mazhab kita. Tengok di sini dalam nota saya ni, kita kata air mustakmal ni pendapat yang pertama
Ulama berbeza pandangan tentang masalah ini. Air musta'mal suci tapi tidak menyucikan. Ini pendapat siapa? Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dia kata ada air musta'mal. Mazhab Malik, tengok nota di bawah tu. Mazhab Imam Malik kata suci lagi menyucikan. Ini adalah pendapat Al-Hasanul Basri, imam ulama di kalangan salaf, Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Malik, dan sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Syekh Malibari. Malibari kata ramai di kalangan imam-imam kita, imam mazhab setuju dengan pandangan Imam Malik, tak ada air musta'mal. Baik, ramailah situ kan. Cuma yang anak nak sebutnya kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Teman-teman tengok di muka surah akhir tu. Akhir sekali kesimpulan. Sama-sama kita perhatikan komentar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Orang yang mengaji kitab tasawuf, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Wa kuntu awaddu an yakuna mazhabuhu ka mazhabi Malik. Aku berharap sangat jika mazhab Syafi'i ini sama seperti mazhab Malik, iaitulah air tidak akan menjadi najis, sama juga tak jadi musta'mal walaupun sedikit kecuali berubah. Maknanya kalau dia tak berubah boleh guna. Ini kerana keperluan terhadap air amat mendesak. Yang menimbulkan keraguan was-was adalah syarat dua qullah yang menyebabkan orang merasa susah kerananya. Hal ini adalah punca kesulitan dan diketahui oleh sesiapa yang mengkaji dan memerhatikannya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berhujah panjang dalam kitab di Ihya Ulumuddin menyokong pandangan Imam Malik dalam masalah pembahagian air ini. Jadi anak kata para jemaah sekalian, kita mazhab Syafi'i, tapi imam mazhab Syafi'i sendiri ramai juga yang berpandangan bahawa air itu tak jadi najis kecuali dia sudah berubah kan. Dan dalam masalah air kita ni pun, maknanya kalau dia tak jadi najis dengan tidak ada perubahan, jadi dia bagi dua saja. Tak adalah air masalah musta'mal tak musta'mal. Kita kata wallahu alam. Jadi kalau kita balik rumah ada air sebeldi, tak cukup dua kolah, tapi tak ada kesan-kesan najis, kita gunalah tanpa was-was, insya-Allah. Kalau tidak, setengah orang tidak ni, dia ambil air tu dia cuah air. Tak boleh ni, mungkin ada guna dah, boleh jadi musta'mal, boleh jadi was-was banyak. Jadi kita kata ini merugikan kita. Baiklah, tengok dalam kitab. Dan air sedikit yang menjadi najis, kalau air sedikit najis, yathuru bi bulughihi qullataini, dan dia akan menjadi suci semula dengan sampainya menjadi dua qullah. Kita kata air satu beldi tadi musta'mal ataupun macam ada titik benda najis dah, kita pun cukupkan dia dua qullah, dia bertukar menjadi bersih semula. Itu kaedah. Walaupun dengan penambahan air ternajis, bila air itu tidak menjadi berubah dengannya. Jadi kita pergi ambil air lain, berdi lain, tambah lagi, cukup dua qullah, tak ada perubahan, tak ada bau yang pelik, tak ada warna bertukar, dia tukar jadi air mutlak balik. Dan air banyak yang terkena najis menjadi suci dengan hilang perubahannya itu dengan sendirinya, atau hilang perubahan dengan air yang ditambah ke dalamnya, atau menjadi hilang berubahnya dengan dikurangkan airnya, walhal yang baki itu masih banyak dua qullah ataupun lebih. Kita kena ingatlah air ini dia jadi suci dengan berapa sebab. Sebab dengan mukasarah, kita perbanyakkan dia, maka dia jadi suci balik. Air ini macam musta'mal ni. Berapa banyak ada? Satu beldi. Kalau kita ambil satu beldi lagi campur, cukup dah dua qullah, cukup. Ambil campur, jadi bersih mula. Itu kaedah. Sama juga bila kita hari ni
kita menghadapi masalah kalau anak kita kencing tempat tidur ke, mari masjid ni terkencing atas kapek, macam mana kita nak buat? Nak basuh kapek macam mana? Kalau kapek yang gulung-gulung tu boleh kita angkat pergi. Ni kalau yang paku kemah dari sini, macam mana kita nak buat? Maka kita bersihkan dia bi taksiril ma, dengan kita siram air banyak. Contohnya kita kata budak ni kencing setengah gelas lah dah. Kita buat satu timba, hilanglah dia tu, insya-Allah. Itu dia panggil cara. Anak pergi sebuah masjid, AJK masjid kata, "Ustaz, ajo tengok kapek masjid ni apa jadi." Tapung sana, potong sini, pasal dia punya tok bilar dia tu was-was. Kalau salah ada budak terkencing ke apa benda, dia potong lalu kak, dia basuh. Sudah mari pula. Kita kata apa boleh buat, itu atas dia lah. Kita nak larang pun dia jawatan dia situ, kan? Nak kacau tak boleh. Baik. Tamatlah kita perbincangan tentang syarat yang pertama, nak ambil wuduk dengan air mutlak. Sekarang ni kita nak bincang kepada syarat yang kedua. Syarat wuduk ada berapa? Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Syarat wuduk tu ada 5 perkara, kan? Syurutul wuduk khamsatun. 5 perkara. Yang pertama, air. Sesara kita bincang bab air. Yang kedua, jaryu ma'in ala udwin maghsul. Tengok kitab kita. Syarat yang keduanya, mengalir air di atas anggota yang dibasuhkan itu. Nama dia basuh. Basuh muka, basuh tangan. Maka belum cukup. Ni belum cukup. Fala yakfi an yamassahul ma'u bila jarayan li'annahu la yusamma ghasla. Maka belum cukup, belum memadai. Belum memadai dengan hanya menyentuh air, gosok air tanpa mengalir padanya, kerana itu tidak dinamakan membasuh. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar rahimakumullah. Tanda nombor 2 ni isu penting yang berlaku zaman kita hari ni. Apabila berlaku keuzuran, orang ni duduk hospital, naik kapal terbang, syarat wuduk mesti air mengalir. Kalau ambil air mengalir, basuh tilam, alat-alat elektronik, jantung, apa benda di hospital, doktor tak benar. Maka pada ketika itu kita boleh menggunakan alat, dia panggil apa ni? Spray. Spray yang kita duk sembuh gosok baju tu, kan? Serek-serek tu. Kita ambil spray, kita spray atas tubuh kita, tak menitis walaupun setitik air atas lantai. Lantai kapal terbang lagi bahaya, kan? Boleh jatuh, boleh bahaya, meletup kapal terbang. Dalam hospital pun sama juga, supaya tidak banyak menggunakan air. Ada orang kata, tak boleh ni. Rukun. Apa rukun? Rukun wudu, jarayanil ma, mesti air mengalir, awak sembuh. Tuan-tuan, memang bagi orang yang sihat walafiat, menggunakan semburan tidak cukup, tidak memadai, maka dia kena basuh. Tapi bagi orang uzur, mereka uzur, solat pun tak payah bangun, boleh duduk, kan? Jadi ambil wuduk pun sama juga. Boleh kita menggunakan semburan, spray untuk orang-orang yang terdesak. Maka saya kata bolehlah kalau kita duduk atas kapal terbang, nak ambil air penerbangan tak benar, kita sembuh ya. Sebagai satu isyarat kita ni bertaharah, nak solat ada wuduk. Dalam hospital sama juga, tengah sakit, Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma saya bimbang satu je, setengah jemaah haji ke umrah ni, dia bawa spray siap-siap. Kalau dia batal wuduk pakai sembuh situ, kita kata la, tak boleh. Habis macam nak keluar masjid haram, mana? Ada kan tong air Zam-Zam, boleh kita ambil wuduk dengan Zam-Zam, tidak jadi masalah. Tapi spray tak cukup syarat. Kecuali orang uzur tadi, mereka keuzuran.
Uzur kapal terbang, uzur di atas katil hospital ataupun katil di rumah kita sendiri, nak guna air banyak tak boleh, maka itu uzur. InsyaAllah sembuh dengan spray memadai. Saya kata memadai insyaAllah. Kena ingatlah. Tapi asasnya mesti mengalir. Sebab kita punya anggota 3 basuh, 1 je sapu. Jelas itu insyaAllah. Yang ketiga, syarat wuduk yang ketiga, alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran. Syarat yang ketiganya hendaklah tidak ada di atasnya, yakni di atas anggota badan yang dibasuh itu, benda yang mengubahkan air dengan perubahan yang memudaratkan, yakni menjadikan air itu tidak boleh diguna bagi bersuci lagi. Jadi contohnya, ada benda yang memudaratkan. Ada, dia buat contoh sini, seperti adanya za'faran. Za'faran ni warna merah dia, kecil je sikit. Kalau kita masuk sikit, jadi tukar warna merah. Kalau kita nak masak nasi mandi, ambil air za'faran tu, letak atas ayam. Ayam tu jadi kuning merah comel. Itu dia panggil za'faran. Dan sandal. Sandal dia panggil candan. Ini semua ni boleh mengubah air, maka tidak boleh dipakai. Khilafan li jam'in, berbeza pandangan sebahagian ulama kata tidak jadi masalah, sebab walaupun dia berubah air tapi dia tidak mengubahkan keadaan air itu sendiri. Wallahu a'lam, ada khilaf, kita kata tak usah duk gunalah. Kalau sudah ada khilaf tu jangan guna. Alhamdulillah dalam siri lepas kita dah bincang dah air yang berubah dengan benda yang tak boleh berpisah. Seperti waktu hujan begini, air sungai kita jadi teh susu. Teh susu belaka sungai kita ni. Air tak banjir pun teh susu juga. Orang habis bukitnya digondolkan untuk tebal balok ke, untuk buat tanaman, maka air turun tu berwarna. Jadi dia panggil itu tidak menjadi najis, sebab warna itu warna tanah. Warna tanah yang bercampur dengan air, maka dia tidak keluar dari musamma al-mutlaq. Harus kita guna dia untuk berwuduk, untuk mandi dan sebagainya. Tapi kalau air yang mengubah benda tu dengan nama dia sendiri, contohnya za'faran sini, atau kita buat air mawar kan, campur dah air itu dengan mawar, yang keluar nama dia daripada mutlak, maka tidak lagi dibenarkan untuk berwuduk dengan dia. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wahailun kanuratin. Itu bahasa mata dia. Hendaklah jangan ada di atas anggota yang dibasuhkan itu sesuatu yang menyekat, menghalang sampainya air ke kulit. Menghalang sampai air ke kulit, kalau ada halangan tak boleh. Kanuratin, seperti seperti tar. Dia terjemah tar sini. Kanuratin, menyekat antara anggota yang dibasuh itu seperti tar atau tahi lalak buatan. Tahi lalak buatan lagi tepek benda atas tu. Kita ambil alat pacok situ. Ataupun lilin. Lilin tak boleh. Dan minyak yang sudah beku. Minyak lekat situ, beku dah dia. Zat dakwat. Bukan dakwat hak kita nulis ni, kita korang sini nampak dakwat. Dakwat hak cair tu dia jadi beku situ. Itu dia panggil hak tak boleh, sebab dia menyekat air. Adapun dakwat hak kita duk tulis ni, dia tak menyekat apa, dia duduk situ. Itu tak salah. Dan
za inai. Inai ini dia kalau kita pakai inas ini lekat ni. Nah. Kayak budak-budak hak kahwin ke, duduk cak macam-macam tu. Itu tak ada masalah tu. Ini semua dia panggil. Dan lainnya kalau warnanya saja yang masih ada itu tidak mengapa. Waktu pilihan raya baru ni timbul isu dakwat. Kan kita nak mengundi itu kita kena celuk tangan. Dengar tak? Tarik supaya tanda kita sudah mengundi, supaya tak ada pengundi hantu 2 kali. Kono-kononya lah. Tapi alhamdulillah anda tengok ramai orang duk share. Dia kata beli kelorok. Kelorok hak ori, jangan kelorok tiruan tak jadi. Kelorok sengoti, celuk, ganyah tu biar lalu. Itu pengalaman masing-masing lah kan. Baik. Dakwah tu adakah dakwah dia ni dakwah bahasa jenis tak sampai air atau tidak? Alhamdulillah majlis fatwa kata sampai air. Jadi kita sampai-sampailah. Tak usah ada banyak pertikaian lah kita ni. Kalau tidak tak boleh nak semaya pula. Artinya perkara yang menyekat tak kira apa saja ni. Makcik-makcik kita ni kita belikan. Belikan kita duk siai ke sisi dia tu. Mak tepek sini. Tak sampai air tu. Jangan kena hati-hati. Gosok molek tangan. Tak sampai air. Cak tak sampai air juga lekat. Lain halnya dengan minyak yang mengalir. Yakni yang cair. Kalau minyak hok beku tepek itu tak boleh. Minyak yang cair dia kata bi khilafi duhnin jarin. Minyak yang cair air main itu tidak menjadi masalah. Yakni yang cair walaupun air tidak menetap di atasnya tidak mengapa. Jadi kita pakai minyak sini, minyak angin lah. Minyak angin ke minyak apa tak sini biasanya kesel minyak tu ada. Kalau kita basuh air tak lekat. Tapi sampai kulit dah, itu tidak mengapa. Tak payah aku nak pergi cari apa dia lagi ubat dulu ni, kelorok ke apa dia hok nak buat minyak ni. Spirit apa nama ni. Yang betulnya tak perlu. Kalau minyak ni kena tangan kita ni, kita hok minyak urut ke minyak apa tu, tak ada masalah. Walaupun air tak lekat atas ni tulen. Walaupun air tidak menetap di atasnya tidak mengapa. Yang betulnya kita sudah sampai di kulit kita air. Alhamdulillah ini satu kemudahan bagi kita, kelonggaran. Jangan payah-payah. Dan bekas dakwah dan inai tak ada masalah. Dakwah, inai walaupun dia hitam tangan kita ni, merah warna tangan kita, itu tidak mengapa. Itu termasuk dalam perkara nampak kulit kita, air sampai di kulit. Yang tak bolehnya menyekat sampainya air ke kulit, itu yang kita kena buang. Halangan, itu kita kena buat. Tak kira lah apa saja, gam ni, gam hok pasal jenis hok kuat ni lekat. Gam apa panggil gam gajah. Gam gajah ni main. Lekat ni. Jadi kita kena buai lah dia supaya air sampai ke kulit. Kalau setakat minyak-minyak ya tak ada masalah. Jadi alhamdulillah lah. Ni kalau kita pergi sakit orang kita lekat ni, plasta ni. Kan? Plasta tu dia ada ke dalam dia duduk di bawah kategori minyak cair ataupun benda kering. Kalau dia benda kering, kita kena buang. Pastikan tidak ada bekas plasta yang kita tepek atau tangan kita tu, pasti tidak ada. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara. Dan demikian lagi disyaratkan pula. Disyaratkan ala ma jazama bihi kathirun, mengikut apa yang telah diputuskan. Tulis pelajar. Jazama bermakna yang telah diputuskan oleh ramai di kalangan ulama. Ramai di kalangan ulama fiqh kita lah Syafi'i ini. Apa dia kata? Alla yakuna waskhun tahta zufrin yamna'u usulul ma ila ma lima tahtahu. Hendaklah tidak ada kotoran. Waskhun itu makna kotoran di bawah kuku.
yang menyekat sampainya air kepada apa yang di bawahnya, di bawah kulit. Mana ada setengah orang ni kuku dia bahasa jenis kerah tu, kan? Kira orang kerja-kerja kuat ni, kuku dia tu kuat. Maknanya bawah kuku dia tak potong, belekak situ dia punya daki-daki, dia punya kotoran kena buang juga. Sebab apa kena buang? Sebab dia menghalang sampainya air ke bawah kulit kuku itu. Kena cokeh buat. Khilafan li jam'in. Tuan Syekh kata, Tuan Syekh ni bagus sebenarnya. Cuma atas kita, atas orang hak syarah ni pula. Kan? Ada setengah orang syarah dia tak syarah dah. Dia kata khilaf bagi segolongan ulama. Sebahagian ulama fiqh Syafi'i sendiri, tengok, sebahagian ulama fiqh Syafi'i sendiri, mereka berkhilaf dalam masalah ini. Siapa dia di antaranya? Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata tak apa. Tadi kita dah bincang pendapat Imam Ghazali dalam masalah air najis ni, air musta'man ni. Ghazali kata aku suka pandangan Imam Malik, air itu ada dua ya. Najis, tak najis. Hak najis tak boleh guna, tak najis tak boleh guna. Tak payah duk bagi 3 4 tak perlu. Air musta'mal lah, air apa lah. Air kurang 2 qolah. Itu di antara pandangan yang terbuka di kalangan imam-imam. Imam Ghazali, tengok nama dia sikit. Nama Imam Ghazali Abu Hamid, itu gelaran dia. Muhammad, mudah nama dia, sekali dengar ingat selalu. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ingat dah nama? Tak ingat apa je kali Muhammad. Kita anak kita 3 kali Muhammad juga. Tapi ada murakab Muhammad apa dia? Izza, Muhammad Izzu, Muhammad kata. Nah, campur dia ada satu nama ya, Muhammad. Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, faqih, seorang ulama fiqh dan juga ulama tasawuf yang masyhur. Imam Ghazali, anda tak baca panjang lah. Dia meninggal pada tahun 505. Ingat. Dan juga Az-Zarkashi, Badruddin Az-Zarkashi, kita dah sebut dalam siri yang lepas tentang sejarah hidup dia. Yang selain dari keduanya, rahimahumullah, dan mereka memanjangkan huraian ini. Huraian mereka dalam menterjihkan, makna tarjih tu tuan, memilih, menguatkan pandangan mereka. Dia kata hak duduk celah kuku dimaafkan. Dan mereka menerangkan dasar musamahah. Itu bahasa Arab kata. Terjemahan perlu pada terjemahan. Musamahah yakni mengambil keringanan. Mudah, tak apalah bawah kuku kita duk korek-korek kuku pula sakit kuku. Masuk air sikit jadi dah tu. Tentang kekotoran yang berada di bawah kuku itu, selain daripada benda seperti adonan roti. Kalau bawah kuku kita tu, hak kita apa ni, buat roti tadi, lekat gandum-gandum, itu kena basuh. Hak tu simple lah, tapi kalau hak tepek sini ni, tak payah duk korek, sakit kuku. Ada kita tengok kuku-kuku masyarakat kita hak kerja kampung, dia adalah kita situ. Kalau tidak tangan apa kuku kaki. Jadi tak payah korek, mengikut pandangan Imam Ghazali, Az-Zarkashi dan lain-lain. Syekhul Azra'i, dia kata apa? Kita dah sebut dah dalam selepas Al-Azra'i, dan selain daripadanya menunjukkan tentang dhaif pendapat mereka. Al-Azra'i kata dah pendapat Ghazali dengan Zarkashi ini tidak kuat. Hak kuatnya macam mana? Yang kuatnya apa? Yang kuatnya kena korek juga di bawah kuku biar sampai air. Itu yang sepatutnya. Kena sampai air juga. Ini telah diterangkan dalam kitab apa ni? Dalam kitab wa qad sarraha fir Rawdah. Tulis. Sarraha fir Rawdah, sebagaimana yang telah disebut dalam kitab Ar-Rawdah. Apa dia Rawdah tu? Rawdah tu dalam kitab Imam Nawawi. Dan juga Tatimmah wa ghairihima bima fit tatimmati, dalam kitab Tatimmah. Tatimmah itu penamat pada kita tentang tidak ada keringanan musamahah tentang sesuatu
yang berada di bawah kuku yang menyekat daripada sampainya air ke tempat yang berkenaan. Tak boleh. Maknanya pendapat yang kuat dalam mazhab bawah kuku ni kena sampai air juga. Pandangan Imam Ghazali tadi lemah. Itu dia panggil, itu perbincangan para ulama. Kita jangan duk kata tak hormat ke ulama pula. Sama-sama dia apa dia bahah. Mari sama kita ini, kalau kita kata ini pendapat lemah, siapa awak dengan Ghazali? Lesh, kita bukan hina imam, kita kata pendapat ni. Tengok dalam tadi, dalam Ba'ai Musta'mal, kita sangat-sangat mengagumi pandangan Imam Ghazali dalam masalah itu kan. Jadi jangan kita, bukan makna menghina, sama-sama ulama pun dia kritik sama dia. Azra'i kata tak kuat. Kata Syekh Al-Baghawi, Al-Baghawi belum dengan lama kan, tanda itu. Al-Baghawi gelaran dia Muhyis Sunnah. Nama dia orang yang menghidupkan sunnah. Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Baghawi Al-Syafi'i, dikenali dengan nama Ibnu Al-Farra. Banyaklah kitab-kitab dia ni masyhur sangat, kitab Tahzib dalam fiqh Syafi'i, Syarhus Sunnah dan lain-lain kitab yang masyhur. Baghawi kata apa? Syekh Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, yang meninggal pada tahun 510. Meninggal dia tahun 510. Imam Ghazali mati 505. Tulis itu. Maknanya orang ulama kurun yang ke-6. Al-Baghawi ada mengeluarkan fatwa berkenaan dengan kotoran hasil daripada debu. Kalau kita ada debu bawah kuku, katanya bahawa ianya mencegah daripada sah wuduknya. Baghawi kata tak boleh. Lain halnya dengan kotoran yang timbul dari badan sendiri, iaitu peluh yang menjadi beku. Dia peluh tu jadi beku, lekat celah kuku, itu dimaafkan. Dan pandangan ini dijazamkan, tanda semula, diputuskan oleh dalam kitab Al-Anwar. Apa nama kitab? Tulis nama kitab. Al-Anwar li'a'malil abrar, nama penuh kita. Al-Anwar li'a'malil abrar, yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili, meninggal pada tahun 779 rahimahullah ta'ala. Dia kata, kalaulah peluh yang beku melekat lama-lama celah kuku, itu dimaafkan. Tapi kalau benda lain, kena korek, bersihkan di bawah kuku kita. Jadi kesimpulan di sini para jemaah sekalian, kata di Abu Anah kata, eloklah kita bersihkan bawah kuku kita, keluar daripada khilaf ni. Nak khilaf buat apa? Kalau kita bersih kuku kita, orang tengok pun comel. Kuku dia lawa. Ni kuku hitam. Pada dia pula tu kayak buat roti canai. Tak selesa molek. Roti canai mana tu? Pocik kuku hitam. Tak apa sedap. Tak apa nak jadi tu. Orang panggil hilang apa ni, musim sekarang ni sibuk dengan kartel ni. Kartel apa benda ni? Kartel daging. Allahu Akbar. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita ni. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima. Dukhulu waqtin lidaimi hadatsin. Syarat yang kelima ialah masuk waktu sembahyang fardu bagi seseorang yang sentiasa berada dalam hadas. Apa dia orang hadas ni? Contohnya seperti orang yang selalu keluar air kencing. Dia panggil kencing tak tus. Air kencing dia ni tak ada break. Titik selalu. Itu dia panggil kencing daimul hadas. Makna orang sentiasa berhadas. Atau angin. Duk dia meletup semua dia ni. Tak boleh nak break. Dia punya dah. Kabar-kabar kat bang. Bunyi dah. Lagu mana tu? Dia panggil, kita minta selamat lah. Ini contoh-contoh kan. Atau darah bawasir. Orang bawasir ini selalu keluar darah. Atau perempuan yang istihadah. Ini kita bincang panjang para jemaah sekalian. Dalam bab istihadah ni ada bahas panjang dalam kitab Bahrul Mazi. Tuan-tuan tengok Bahrul Mazi yang mengajar di Masjid Kuala Kerai. Berapa siri kita bahas tentang hukum istihadah. Istihadah ni orang perempuan keluar darah bukan waktu haid.
Itu nama dia istihadah. Maka orang penyakit-penyakit tersebut dan disyaratkan juga baginya itu berak sangka ataupun zon. Zon makna kita keyakinan lebih tinggi daripada tak yakin tentang masuk waktu itu. Maka janganlah ia mengambil wudu. Jangan ambil wudu kecuali lepas masuk waktu. Nah, ini masalah sikitlah kita panggil ada keberatan lah sini. Tak boleh masuk waktu mengambil wudu kecuali seperti orang tayamum. Orang bertayamum dia kena masuk waktu baru boleh tayamum, kan? Nanti kita bincang panjang dalam bab tayamum nanti insya-Allah. Mana syarat orang daimul hadas ni masuk waktu baru ambil wudu. Seperti juga halnya dengan orang yang bertayamum. Untuk sembahyang fardu dan juga sunat yang berwaktu sebelum waktu melakukannya. Pasal bila kita nak maya duha baru kita ambil wudu. Jangan ambil lepas subuh ambil sekali. Nak maya duha pukul 9. Tak. Dia kata lama. Lama kita tak mau, kan? Ini perbahasan para ulama kita ni dalam kitab fiqh syarah kepada kitab ni nama dia I'anatul Talibin, ada syarah sini. Tengok apa dia kata. Dan juga sunat dan bagi sembahyang jenazah sebelum memandikannya. Kita pun duk tunggu nak salat jenazah, orang kata, jenazah tu dah dimandikan, boleh kita ambil wudu. Sebab dia tak mau lama, sebab kita bila kita sudah ambil wudu, kencing keluar balik. Kentut keluar pula. Jadi batal. Cuma oleh kerana kita ni dia panggil uzur daimul hadas, maka diberi kelonggaran. Walaupun kencing tu keluar, tapi syaratlah kita kena basuh siap-siap, pakai dia punya pampers, pakai cawak dia. Kalau tidak kotor pula kain kita, kan. Dan bagi tahiyatul masjid sebelum masuk ke dalam masjid. Kita nak masuk masjid baru kita ambil wudu. Dan bagi sembahyang rawatib yang ba'diyah sebelum melakukan sembahyangnya yang fardu dahulu. Jadi kita ingatlah. Ini dia panggil perbahasan kita ni agak panjang. Dan wajib 2 kali wudu. Sudah. 2 kali wudu dan 2 kali tayamum kalau nak tayamum. Bagi khatib yang sentiasa dalam daimul hadas. Khatib ni dia kecil tak lawah. Dia kena ambil 2 kali wudu. Ambil sekali untuk khutbah. Sudah khutbah, letak air sini, ambil wudu pula untuk jadi imam. Nyanyi ke dia. Untuk solat jemaat. Wudu tayamum yang keduanya bagi sembahyang Jumaat. Tayamum wudu yang pertama untuk khutbah. Sedang bagi orang yang selain daripada imam, yang tidak selalu dalam hadas, orang biasa, mana lain pada imam. Orang lain pada imam cukuplah 1 kali wudu saja. Tu imam kena 2 kali sebab dia 2 khijah. Orang lain 1 khijah ya solat. Khutbah kita tak khijah. Khutbah kita suruh ketua imam, kan? Khutbah kita suruh imam. Khatib kita nak solat. Jadi kita sekali lah. Kalau tidak kena 2 kali pak imam. Dan wajib dia tulis itu bagi orang selain daripada imam, dia ada sekali. Dan cukuplah. Dan cukuplah wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Ataupun bagi orang yang tidak daimul hadas sekali ya wudu boleh juga. Untuk khutbah dan untuk solat Jumaat. Untuk solat apa pun boleh. Moga dia tidak ada masyakkah. Yang ni masalah kita masyakkah. Dan wajib atas orang yang selalu berhadas itu berwudu bagi tiap-tiap kali solat fardu. Setiap kali nak solat fardu kena wudu. Saat ni saya ambil maghrib, isya ni kena wudu balik. Seperti halnya dengan tayamum, demikian juga membasuh kemaluan farad, kena basuh setiap kali nak solat fardu. Dan menggantikan kapas
kapah hendak penutup kemaluan dia itulah supaya tidak merata dia punya air kencing. Penutup lubang kemaluan itu dan tali pengikatnya kena tukar walaupun itu masih berada pada tempat asalnya. Kena tukar sebab tak boleh dah guna sebab dia ada najis kat situ. Dan wajib bagi orang yang salisul baul, orang yang beser kencing. Terjemah yang Kelantan, beser kencing. Mana orang yang kencing tak tos ni, kencing tak berhenti ni, juga selalu keluar angin ataupun keluar darah istihadah dan lainnya, bersegera melakukan solat. Dia kena semaya cepat. Ambil wuduk, solat. Jangan tunggu lama. Maka kalaulah ia mentakhirkan sembahyang itu kerana kemaslahatannya, seperti menanti jamaah atau Jumaat. Kita tengok khatib nak masuk dah jadi imam mimbar, kita nak juga pahala kan. Kita pun ambil wuduk siap, kita masuk. Enggak daripada azan sampai ke khutbah, sampai ke sudah khutbah, lama juga tu. Mungkin setengah jam, mungkin 20 minit, tengok tempat lah kan. Ada imam laju, ada imam ekspres, ada imam biasa-biasa. Atau menanti jemaah, masuk waktu dah, azan dah, tu imam pula tak ada. Sudah, tunggu kita puas. Seorang mari, dua orang mari, lama. Boleh. Walaupun ditakhirkan sampai keluar daripada awal waktu. Ataupun kita ambil wuduk, kita dah masuk waktu. Kita ambil wuduk di rumah kita, kita berjalan lagi ke masjid, maka itu tidak memudaratkannya. Jadi kata di para ulama dalam kitab lain, dia kata tak mudarat. Kita ambil wuduk, kita pakai baju, tutup aurat, berjalan ke masjid, sampai di masjid tunggu imam, itu semua dikira masih lagi dalam skop melakukan, sedang bekerja untuk solat. Kalau sudah ambil wuduk, pergi makan nasi dulu, buah pula, itu tak boleh. Dia panggil tidak segera. Tapi yang kita proses tadi, semua proses untuk solat, maka itu dimaafkan. Wuduk, pakai pakaian, berjalan ke masjid, tunggu imam, tunggu makmum, itu boleh. Walaupun lama sedikit, itu termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita 5 syarat wudu. 5 syarat wudu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita akan baca tentang furuduhu sittatun, rukun wudu ataupun fardu wudu. Tuan-tuan tanda lah dalam kitab fiqh kita ni, rukun dengan fardu sama. Rukun dengan fardu sama, iaitulah perkara kalau kita tak buat, tak jadi. Itu makna rukun. Dan dia termasuk dalam perbuatan itu sendiri. Dia beza dengan syarat. Syarat tak buat dia tak jadi, tapi dia bukan dalam perbuatan. Rukun tak buat tak jadi, dan dia termasuk dalam perbuatan itu. Maka dalam rukun wuduk kita dia ada 6. Orang tua-tua kata 4 basah, 2-nya kering. InsyaAllah 4 basah 2 kering. Kalau yang tak pernah dengar, cuba cari apa dia yang basah, apa yang kering. InsyaAllah kita jawab dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.